أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Mukaddimah Surah Yasin. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 83 ayat. Dinamakan Surah Yasin kerana Allah SWT memulakan surah ini dengan dua huruf yang tersebut dan Allah jualah yang mengetahui maksudnya. Intisari kandungannya, pada bahagian awalnya Allah Ta'ala menegaskan kebenaran Al-Quranul Karim, wahyu yang diturunkannya, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran itu ialah Rasulnya yang tetap di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya dan yang telah diketahuinya bahawa mereka tidak akan beriman, dan bahawa kesombongan dan kedegilan mereka telah membelenggu mereka daripada tunduk mematuhi kebenaran, dan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat kebesaran dan pangkat kebesaran telah menyekat dan menghalang mereka daripada melihat jalan yang benar. Kemudian ditegaskan bahawa peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang diberikan kepada orang-orang yang sedia menurut Al-Quran serta mereka takut melanggar perintah Allah Ta'ala yang Maha Pemurah semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Lalu diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menceritakan kepada golongan kafir musyrik yang menentangnya kisah penduduk sebuah bandar pada zaman yang silam yang telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka dan akibat buruk yang menimpa mereka. Sebaliknya orang-orang yang beriman di antara mereka telah menerima balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang jelas untuk memahami kekuasaan dan kemurahannya. Di antaranya ialah bumi yang mati, yang dihidupkannya dengan berbagai jenis tanaman yang subur. Demikian juga malam dan siang yang silih berganti. Juga matahari yang kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Dan bulan yang ditentukan beredar melalui beberapa peringkat. Sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya. Berbentuk melengkung seperti tandang yang kering. Surah ini diakhiri dengan menerangkan keadaan kekuasaan Allah Ta'ala yang apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau. Maka benda itu terus wujud. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yasin. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkakkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka, yakni pada hari kiamat. Lalu kami tutupkan pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Dan dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka. Engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah
yang Engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut melanggar perintah Allah. Ar-Rahman, semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu, berikanlah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Surah yang kita akan bacakan dan tafsirkan pada malam ini namanya surah Yasin, yang merupakan surah Makkiyah, mengandungi 83 ayat. Dinamakan surah Yasin mengambil sempena kepala surah, yakni permulaan surah. Setengah ulama menyatakan maknanya ialah perkataan Yasin memberi maksud ya insan, wahai manusia, mengikut bahasa kabilah Tayyi, satu kabilah Arab. Istilah Yasin, penafsiran yang tepat hanya Allah mengetahui maknanya. Allahu a'lamu bimuradi. Tapi sebahagian ulama tafsir menyatakan perkataan Yasin menyebut memberi maksud wahai manusia, wahai insan, untuk mendengar perintah Allah selanjutnya. Dan kalau sebelum ini kita membaca surah Fatir yang juga Makkiyah, 45 ayat. Kalau dalam surah Fatir dijelaskan bagaimana orang-orang kafir musyrikin Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, kalaulah ada di kalangan kami Nabi, kami pasti akan ikut. Pasti kami menjadi umat terbaik dalam mematuhi Nabi-Nya. Kerana merujuk pandangan mereka terhadap umat-umat dahulu. Tetapi bila mana Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakannya. Mereka membohonginya, bahkan menentangnya. Maka surah Yasin menjelaskan apa yang ada dalam surah Fatir. Bahawa Nabi berada pada jalan yang benar. Kamu tolak, kamu dusta, kamu tak pedulikan dia, Rasulullah SAW tetap benar. Pada jalan yang benar. Maka yang salahnya kamu. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Fatir banyak menceritakan tentang kejadian alam, kekuasaan Allah dalam menciptakannya dan mentadbirkannya. Untuk melumpuhkan pandangan dan menolak secara jelas betapa batilnya penyembahan berhala yang tidak menciptakan sesuatu pun jauh sekali menguruskannya. Maka sebagaimana surah Fatir menyebut tentang ciptaan Allah yang agung, yang berupa malam siang, yang berupa matahari dan juga bintang bulannya, yang berupa segala tanaman, binatang ternakan, gunung ganang dan sebagainya. Maka dalam surah Yasin ini juga diceritakan tentang apa yang Allah ciptakan, yang berupa matahari dan juga bulan yang bergerak mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan bagaimana bulan itu bermula daripada bulan sabit, mengambang sehingga kembali menjadi bulan sabit sebagaimana tandang kering, tandang kurma yang kering. Kalau urjunil qadim, urjun itu tandang, nampak bentuk yang maklum yang mereka lihat. Untuk menunjukkan itu adalah pembentukan ataupun apa yang berlaku pada bulan itu yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam, kalau kita baca surah Fatir, menceritakan di antara nikmat Allah bahtera yang berlayar di lautan, selamat. Maka surah Yasin juga begitu. Allah menceritakan bagaimana bahtera yang penuh syarat dengan muatan. Sebagai satu nikmat, Allah berikan pada manusia melalui lautan yang merupakan lebur raya yang luas. Bukan 2 link, bukan 3 link, bukan beratus link luasnya. Yang boleh dimudiki oleh kapal-kapal besar. Dengan muatan yang banyak sebagaimana Allah sebut dalam ayat 41 surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, kami selamatkan zuriat keturunan manusia di dalam kapal yang penuh. Yang dimaksudkan ialah bahtera Nabi Nuh AS. Maka semuanya ini ataupun
surah Fatih dan surah Yasin ada kaitan secara tidak langsung atau disebut sebagai munasabah. Kerana setiap kali kita sebut satu surah, kita tafsirkannya, lalu kita mulakan surah yang baru, pasti kita akan sebut alaqah ataupun munasabah dia. Sebab setiap surah ni dia ada munasabah, kesinambungan. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada hamba-hambanya. Kalau kita lihat kandungan surah ini, itu mengandungi persoalan usul akidah yang berkait dengan ketuhanan dan keesaannya, kerasulan dan kebangkitan semula. Di samping surah ini menyebut tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Dan surah ini juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan keesaannya. Dan menjelaskan tentang peranan Nabi SAW. Apakah dia misi dan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan surah yang kita bacakan ini juga ialah penegasan terhadap dalil kebangkitan semula manusia. Melalui kiasan kepada setiap ciptaan Allah yang manusia diminta melihat dan berfikir tentangnya. Dan surah ini juga menceritakan bahawa atau menegaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang benar yang diutuskan oleh Tuhan sekalian alam kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan. Dan Allah menjelaskan manusia terbahagi pada dua. Yang beriman dengannya dan yang kufur kepadanya. Dan Allah juga menjelaskan dalam surah yang kita bacakan ini bahawa setiap amalan mereka, bukan sekadar amalan, bukan kesan daripada amalan akan dicatat oleh Allah. Wa imma dilakukan oleh orang kafir ataupun orang beriman. Artinya bukan sekadar amalan-amalan kejahatannya atau kebaikan, kesan. Misal kata kalau orang tu buat baik, kesan dia buat baik lalu dituruti oleh orang lain pun ditulis pahala. Misalnya seorang tu buat jahat, lalu kesan dia buat jahat, orang lain pun ikut, pun ditulis dosa lagi. Walaupun orangnya dah mati. Kerana kesan-kesan perbuatan dosanya yang diikuti oleh orang ramai, yang dicontohi. Sebagaimana Rasulullah menyebut tentang Amru bin Luhai, laknatullahi alaih, yang membawa berhala di Mekah dan meletaknya di sisi Kaabah sehingga manusia menyembahnya. Maka Rasulullah menceritakan bagaimana dia menanggung dosa kejahatan pada penyembah berhala selepasnya. Sebagaimana kisah anak Adam yang membunuh saudaranya, kisah Qabil dan Habil. Sehingga Rasulullah menyatakan tidak ada anak Adam yang dibunuh atas muka bumi ini, melainkan bagi anak Adam yang mula-mula melakukan pembunuhan itu tanggungan dosanya. Ada bahagian saham dia. Ini dalam surah Yasin ditegaskan. Setiap perbuatan dan kesan-kesannya ditulis. Yang buat baik lalu tinggalkan kesan baik, maka tulis pahala. Walau beribu tahun kesannya. Yang buat jahat lalu tinggal kesan jahat, maka dia akan dicatatkan dosa walau beribu tahun lamanya. Firaun, Qarun, Haman dan lain-lain sewaktu dengannya yang mewarisi kejahatan, kesombongan sehingga diikuti oleh sebahagian manusia. Maka golongan ini atau kelompok ini akan menanggung dosa. Maka ini kesan kejahatan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan satu kisah dalam surah Yasin. Surah Yasin ada satu kisah yang hebat berkait dengan seorang lelaki yang beriman kepada Rasul yang diutuskan. Lalu dia dibunuh secara zalim. Maka Allah menceritakan bagaimana dia memasuki syurga dan bergembira dengan nikmat mempertahankan kebenaran dan keimanannya. Dan surah ini juga menceritakan tentang satu kiasan untuk manusia memahami proses dihidupkan semula manusia. Persis bagaimana proses dihidupkan bumi yang mati lalu tumbuh-tumbuhan di atasnya. Lihat perbandingan untuk memahaminya. Dan Allah Ta'ala menerangkan tentang kehebatan kekuasaan Allah dengan peredaran, dengan perubahan malam dan siang. Sebenarnya kalau manusia melihat apa yang disebut sebagai masyahidul kaun, kejadian alam. Lihat kehebatan, keajaiban pertukaran malam dan siang. Yang menentukan masa kita menjadi hari, minggu, bulan dan tahun. Lihat kita sepanjang hidup kita akan melalui siang malam, siang malam, siang malam. Inilah kekuasaan Allah yang hebat. Bagaimana Allah menjadikan malam dan segala perkara yang melengkapi malam. Bulan, bintang, segala cahaya. Dan siang segala perkara yang melengkapi siangnya, mataharinya dan segala-galanya. Supaya manusia melihat kemurahan Allah. Kerana pada kejadian malam dan siang itu tanda sifat Allah Ar-Rahman, pemurah. Maka Allah jadikan manusia waktu rehatnya, waktu bekerjanya. Yang sesuai dengan fizikal dan juga keperluan mereka.
Dan surah ini juga menjelaskan tentang akibat para pendusta, para penderhaka yang tidak beriman dengan hukuman Allah yang pedih. Mereka bila mana menerima hukuman tersebut, mereka berada dalam kejutan. Kerana terpesona mereka dengan dunia dan mendustakan mereka akan azab Allah. Lalu bila datang azab Allah, mereka jadi terkejut. Sebab orang ni asalnya tak percaya. Tiba-tiba datang. Apa yang mereka ingkari selama ini? Maka menjadikan mereka terkejut teruk. Di samping azab yang menimpa mereka. Tanpa ada rahmat lagi, tanpa ada rahmat Allah. Dengan penyesalan mereka yang disebut diisyaratkan oleh diri mereka sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan orang beriman yang mendapat nikmat syurga. Bagaimana mereka sentiasa mendapat salam daripada Tuhan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan dalam surah Yasin ini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penyair. Kerana orang kafir kata Muhammad ini penyair. Sebab mereka tidak mampu untuk menolak kata-kata Rasulullah SAW. Keindahan bahasanya. Ketajaman maknanya. Lalu untuk menolak supaya manusia tidak mendengarnya ataupun nak samakan Rasul macam orang lain, maka mereka kata itu cuma penyair-penyair. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Nabi Muhammad bukan penyair, tetapi pemberi peringatan dengan Al-Quran yang jelas untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Kemudian Allah mengingatkan manusia seluruhnya penting bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Penting. Sehingga nikmat yang ada, yang mereka ambil manfaat, sama ada nikmat yang mereka miliki atau nikmat yang mereka mengambil manfaat, kesemuanya itu datangnya daripada Allah. Kemudian surah ini memberi amaran kepada orang-orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Bahkan mereka nanti akhirat kelak akan menyesal. Kerana patung-patung ini tidak akan membantu mereka. Tidak akan menolong mereka. Tidak akan menjadi penyebab syafaat kepada mereka. Bahkan penambah azab mereka. Dan akhir sekali surah ini diakhiri dengan menjawab. Atau kita katakan rad, membalas balik pengingkaran orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dengan Allah menceritakan bagaimana kejadian manusia yang awal. Yang tak percaya bangkit semula, tak percaya manusia dihisap, tak percaya manusia akan ada hari kiamat. Allah cerita asal usul manusia daripada tak ada apa-apa. Bagaimana Allah bentuknya sehingga menjadi manusia. Tiba-tiba dia sombong seolah-olah dia menciptakan dirinya sendiri. Faiza huwa khasimun mubin. Manusia ni semua kita tahu, kita daripada tak ada. Semua kita kalau flashback balik, tengok ke belakang, kita tak ada, kita zero. Kalau kita sekarang umur 30, sebelum 30 kita kat mana? Tak ada. Kita pun tak tahu kita di mana. Maka dengan nikmat Allah, Allah menciptakan kita. Tiba-tiba manusia sesudah diciptakan dia sombong derhaka. Bahkan tak percaya akan dibangkitkan semula. Bagaimana mereka percaya mereka dahulu tak ada lalu dia adakan. Lalu mereka menolak asas keimanan untuk daripada ada, tiada dan diadakan kembali. Yang dulu logik. Dengan jelas kita kan tak ada, kemudian ada. Maka apa mustahilnya selepas kita ada, lalu kita tak ada dan diadakan balik? Apa mustahil? Sebab asas daripada awal lagi kita memang tak ada. Lalu kita pun ada. Dan sebelum kita ada, tak ada pun tanda-tanda bahawa kita ada. Melainkan selepas berlaku perkahwinan, berlakulah mengandung ibu kita, baru nampak tanda. Sebelum itu bukankah kita dah ada di alam roh. Tapi kita tak tahu pun tanda tu. Tak ada orang tahu. Kita tak tahu siapa isteri kita. Kita tak tahu siapa anak kita. Tiba-tiba hari ni kita pun sedar. Kita ada isteri, kita ada anak. 6, 7, 8 orang. Sebelum itu bukankah kita tak tahu bahawa kita tak pernah ada isteri. Dan kita tak tahu siapa isteri. Kita tak pernah ada anak dan kita tak tahu siapa anak kita. Berapa lelaki, berapa perempuan. Hari ni kita ada semua. Maka benda yang sama tentang hari kebangkitan. Yang kamu tak percaya tu ialah di luar ilmu kamu. Maka Allah tidak mahu membebankan kamu untuk fikir bagaimana. Cukup kamu beriman dengan apa yang ada dalam Quran. Sebagaimana kalau kita fikir ni kita dulu sebelum ada perut emak kat mana. Penat kita fikir. Tak ada jawapan. Allah tak nak bagi kita penat. Maka Allah cerita kita di mana. Dan sebagaimana juga kita nak tahu kita nanti lepas mati apa dia. Penat nak fikir tu. Kalau semua makmal dunia digunakan tak jumpa jawapan. Maka Allah jawab dalam Quran. Allah beritahu. Mati kamu dibangkitkan.
Kamu dihisap, ditimbang amalan, diberi buku catatan. Syurga atau neraka. Kerana banyak benda-benda akal kita lemah memikirkan. Dan Allah tak suruh kita fikir. Cukup kita percaya. Itu di luar kemampuan. Macam anak-anak kita lah. Anak-anak kita tahu level otak dia kat mana. Maka tak semua benda kita boleh cerita semua. Cukup dia tahu macam ni je. Cukup dia tahu. Kalau kita beritahu ni adik-beradik umi, adik-beradik ayah misalnya. Dia pun mungkin nak tahu adik-beradik itu apa maksud adik-beradik. Kalau benda cukup dia tahu, ini orang yang ada hubungan dengan kita. Lama-kelamaan dia boleh mengerti dan faham. Maka sebahagian besar ilmu tidak mampu diketahui oleh manusia. Bukan Allah tidak menuntut mereka untuk tahu. Tak payah tahu. Cukup kamu tahu tujuan kamu hidup di dunia menyembah Allah. Cukup. Contoh kita tahu macam mana bulan tu terjadi, bintang tu terjadi, penat. Geng-geng NASA yang kaji bintang ramai mana gila. Nak kaji ni, proses daripada mana, macam ni. Penat. Dan hasilnya tak ada apa. Hasilnya apa? Apa hasil kita fikir benda tu? Contoh kita fikir kejadian manusia daripada sekian-sekian. Hasilnya untuk kita benda tu untuk apa? Tak ada hasil untuk kita. Yang kita tahu Allah ciptakan kita untuk menyembahnya. Sebab itu, bila manusia banyak berdebat daripada beramal, itu tanda mereka ini bosan beramal. Mereka tak tahu apa tujuan hidup. Orang yang tahu tujuan hidup, dia akan sibuk beramal. Maka di sini, suatu keringanan Allah berikan pada manusia untuk tidak berfikir apa yang mereka tidak perlu tahu. Cukup mereka tengok. Dan cukup mereka berfikir secara sathiyah, secara permukaan. Tidak perlu mendalam. Nak tahu tentang azab kubur macam mana, korek kubur, letak kamera. Tak perlu. Itu kamu tak akan dapat lihat. Kamu tak akan dapat lihat munkar dan nakir dalam kubur. Di luar kemampuan kamu. Tapi cukup diberitahu oleh Allah dan Rasulnya bagaimana prosesnya. Maka ini secara umum kandungan surah Yasin dan di antara kelebihannya disebut dalam hadis. Hadis Mi'qal bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang-orang yang mati kamu. Di sini ada dua penafsiran. Setengah ulama kata perkataan mautakum iaitu orang yang hampir mati. Ada yang mengatakan bahawa yang hampir mati ataupun yang dah mati maka dibacakan Yasin. Kerana setiap ayat Al-Quran yang dibaca turun rahmat Allah. Kita baca pada orang hidup turun rahmat Allah, pada orang mati turun rahmat Allah. Tanya orang tu sakit kita membaca surah Yasin. Maka turun rahmat Allah. Waktu dia mati kita baca pun turunkan rahmat Allah. Maka ini kelebihan membaca surah Yasin. Penafsirannya Allah berfirman Yasin. Sebagaimana surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang sifat hijaiyah. Taha, Yasin, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian Allah menjelaskan wal Qur'anil Hakim. Dan demi Quran yang penuh syarat dengan kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Al-Quran yang disebut dan hadis la tanqadi ajaibuhu, yang tidak pernah berakhir keajaiban. Membacanya tidak pernah jemu. Tadabbur dan memahaminya tidak pernah terhenti. Dan ilmunya luas. Sebab itu tidak ada kitab yang paling banyak dibaca di atas dunia dengan ulang kali selain Al-Quran. Tidak ada. Tak ada pun satu buku yang dibaca oleh manusia berulang kali, beribu kali, even juta kali melainkan Al-Quran. Dan surah-surah dalam Al-Quran. Apakah kita dapati ada benda tu? Ada orang, satu surat khabar orang baca tiap hari surat khabar yang sama. Surat khabar tahun 1975 kita pakat baca, 40 tahun. Pakat baca pula. Tak ada orang buat. Atau satu novel baca. Even satu filem. Ambillah filem paling meletup sekali. Yang kita sebut ni pecah panggung ni. Pecah panggung, pecah punggung, lama tengok. Filem ni cuba tengok 2 tahun, dah tak ada apa. Kalau tayang balik kat wayang, tak laku. Orang tak beli dah tiket. Mula-mula yelah orang nak tengok. Maka box office dia, nak dapatlah 90 juta, 100 juta, even billion. Cuba tayang lagi, kemudian tengok. Ada lagi orang nak tengok. Lepas tahun kedua, tak ada orang nak tengok. Tak ada orang dah macam dah tahu cerita. Walaupun hebat cerita dia. Tak ada orang nak tengok berulang kali. Yang tengok berulang kali yang memang dah tak ada kerja, dah nak mati dah tu. Geng-geng tua tengok balik cerita-cerita lama. Tak ada kerja dah. Anak cucu besar tengoklah cerita-cerita lama. Hitam putih tu. Panggil wayang pacak tengok. Itu tanda-tanda kita dah tua.
Kita tak mungkin tengok semeletup mana pun filem berulang kali. Tapi tidak Al-Quran. Dibaca dan dibaca dan dibaca. Makin kita rasa nak tunduk pada Allah, makin kuat kita baca. Makin kita rasa ingin menginsafi diri kita, melihat hari-hari kematian kita yang makin hampir, makinlah bacaan yang kita paling seronok baca. Terus dibaca. Di Mekah dibaca, di Madinah dibaca, di masjid dibaca, di rumah dibaca. Semua tempat. Datang bulan Ramadan dibaca. Apakah pernah terhenti bacaan Al-Quran? Sebab itu Quran dinamakan Quran. Apa maksud Quran? Dibaca. Baca. Daripada qara'a yaqra'u Qur'anan. Baca. Dia membaca bacaan. Kerana dia kekal menjadi bahan, kekal menjadi bacaan yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Sudah cukup benda itu menampakkan kehebatan Quran. Cukup benda itu memperlihatkan kehebatan Quran. Bayangkan, budak kecil lagi dah baca Quran. Kecil. Dah baca Quran. Sampai khatam Quran. Lepas tu baca lagi daripada khatam Quran. Ni orang tua yang nak insaf, nak balik belajar Quran. Kadang-kadang saya tengok web ataupun Facebook yang ajar Quran, beribu yang belajar. Beribu. Menunjukkan bagaimana Quran ni hebat. Dibaca. Ditadabbur. Ditafsirkan. Tak habis tafsir. Kerana setiap kali kita tafsirkan Quran, pasti ilmunya tak pernah habis. Sebab itu tafsir Quran ni banyak. Quran 30 juzuk, tafsirnya tak ribu tafsir. Yang kita baca ni tafsir Munir. Kita ada tafsir Qurtubi, tafsir Tabari. Kita ada tafsir Alusi. Kita ada tafsir Suyuti. Kita ada tafsir Fakhr Razi. Kita ada tafsir Ibn Jauzi. Kalau nak kira, nak hitung tafsir, tak ratus ribu. Dia ilmu yang tak habis. Kita ada tafsir Zamakhsyari. Dan setiap tafsir hanya mampu menyentuh 1-2 aspek. Tak boleh semua. Dia luasnya. Tafsir Zamakhsyari atau dipanggil tafsir Kasyaf. Hanya membicarakan aspek balaghah. Ketinggian bahasa. Tafsir Tabari membicarakan aspek sejarah. Riwayat. Tafsir Qurtubi membicarakan aspek hukum. Ada tafsir yang cuma membicarakan aspek sejarah sebagaimana tafsir Fakhrul Razi atau disebut Mafatihul Ghaib. Persoalan dibahaskan banyak tentang sejarah dan ciptaan alam. Dan ada tafsir yang berkisah tentang persoalan tauhid. Di semua tafsir ini tak mampu untuk mereka sentuh semua secara mendalam, melainkan beberapa asas. Dek luas ilmu tafsir. Kemudian kata Allah, Quran yang syarat dengan segala kebijaksanaan dan ilmu yang datang daripada Tuhan yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sebenarnya Rasul yang diutuskan. Di sebalik pendustaan, penolakan, penafian, gelaran dan label Muhammad gila, Muhammad penyair, Muhammad pembohong, Muhammad siang, ia tidak menjedaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebenar-benar Rasul yang diutuskan. Katalah apa nak kata, ia tidak pernah dapat disokong dengan apa pun dalil. Nak kata Rasulullah bohong, mereka tahu Nabi tak pernah berbohong walaupun bergurau. Rasulullah SAW dia sempurna akhlak baginda. Nabi tak pernah berbohong walau bergurau. Bayangkan mana kita nak jumpa manusia bergurau pun tak bohong. Dari kecilnya tak pernah berbohong sampailah Rasulullah wafat. Mana kita nak jumpa sesempurna itu? Ni orang kafir. Kalau pernahlah Rasulullah berbohong waktu kecilnya, nescaya mereka akan war-warkan cerita ni. Tapi setiap kali mereka pergi kepada kepribadian Rasulullah, walaupun mereka cuba menghina Isaah, menghina Rasul dengan gambar karikatir, gambar kartunnya, gambar sekian. Tapi mereka tak jumpa pun satu nas, bukti tentang buruk akhlak Rasulullah. Tak jumpa. Mereka semuanya indah. Punya pengajaran dan juga punya kebaikannya. Ketegasannya. Ada keadaan menunjukkan ketegasan Rasulullah. Ada menunjukkan kelembutan Rasulullah. Ada menunjukkan kemurahan Rasulullah. Ada menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Ada menunjukkan betapa bijaksananya Nabi SAW. Ada keadaan menunjukkan betapa Rasulullah SAW seorang yang penyayang. Seorang yang prihatin. Semua sifat-sifat kebaikan terkumpul pada tubuh badan Nabi SAW dan pada kehidupan baginda SAW. Sebab itu apa pun label nak buat, apa pun kamu nak hina, Nabi Muhammad itu tetap Rasul daripada Tuhan. Dengan segala kemuliaan yang Allah lengkapkannya. Ala siratin mustaqim. Dan dia sentiasa berada pada jalan yang lurus.
Apa yang Nabi ajar, itu Nabi buat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Rasulullah menyuruh sesuatu, melainkan baginda yang pertama melakukannya. Tidaklah Rasulullah melarang sesuatu, melainkan baginda yang pertama menjauhinya. Sebab Rasulullah berada dalam kebenaran. Bukan cakap lain, buat lain, tidak. Nabi cakap macam tu, itulah Nabi buat. Nabi buat macam tu, itulah Nabi cakap. Sebab itu para sahabat cuba untuk mengikuti semua perkataan Rasulullah dan perbuatan baginda. Nabi bercakap tentang ibadat qiyamul lail, Nabi lah yang paling panjang qiyamul lail. Nabi bercakap tentang sedekah, Nabi lah orang yang tak pernah kedekut dan tidak pernah berkata tidak untuk orang yang datang meminta tolong padanya. Rasulullah bercakap tentang berani, Nabi lah paling berani. Sehingga pernah Madinah digempakan dengan satu bunyi yang menakutkan. Sehingga orang terpinga-pinga, tertanya-tanya bunyi apa. Dan sebagian sahabat yang berani pergi untuk melihat, mereka dapati Rasulullah dah tercegak di sana. Rasulullah dulu sampai. Artinya kalau bunyi sesuatu yang menakutkan, Rasulullah dulu pergi. Sahabat menceritakan dalam perang Uhud, ketika mana kami dalam ketakutan sebab kalah. Lalu kami berlindung di belakang Rasulullah. Beraninya Rasulullah. Berlindung belakang Rasulullah. Demikian juga dalam peperangan Hunain. Bila Rasulullah diserang hendak oleh kabilah Saqif dan Hawazin. Rasulullah lalui satu lorong, lalu diserang hendak. Digolekkan batu besar, dipanah bertubi-tubi. Sehingga bertempiaran lari sahabat-sahabat Rasulullah. Sebahagiannya lari sampai ke Mekah. Khususnya baru masuk Islam. Nabi sabat, Nabi tetap tak bergerak. Di atas kenderaan bagalnya Nabi berkata, Ana Nabi la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi bukan pembohong. Aku tak akan lari. Aku Nabi. Aku mati dalam kebenaran. Aku keturunan Abdul Muttalib. Yang berani. Akhirnya semua sahabat berlindung belakang Rasulullah. Umpama Rasulullah bagian kereta perisai bagi sahabat. Ini Rasulullah yang sentiasa berada dalam kebenaran. Tanzilan Azizir Rahim. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa. Tuhan yang Maha Penyayang. Itunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk kamu memberi peringatan kepada kaum kamu. Walaupun di sini menyebut kaum kamu yang ini orang Arab. Tapi sepakat ulama berdasarkan nas yang lain, Rasulullah diutuskan untuk semua kaum. Tapi kenapa disebut sini sebut cuma kaum Arab, kauman? Sebab Rasulullah dimulakan dakwahnya di situ. Rasulullah memulakan untuk tambih, untuk menyatakan ini kerja pertama macam contoh. Contoh orang bila masuk kerja, dia ni banyak kerja, kita akan beritahu kerja pertama dia dulu. Tapi kerja dia banyak. Terlantik dia kerja dengan kita. Okay, yang pertama awak buat, awak bersih bilik awak je dulu. Tapi bukan bermaksud dia tak buat kerja lain. Permulaan. Rasulullah memulakan seruan dakwahnya kepada Arab ni. Musyrikin Mekah. Kemudian merebak ke Madinah. Kemudian merebak semenanjung tanah. Kemudian merebak di luar. Kerana setiap benda dia mesti ada titik permulaannya. Walau bagaimanapun kita sebut sesuatu itu universal, dia mesti ada titik perjalanan dia mula kat mana. Kita yang bisnes besar, dia mesti ada cerita mula kat mana. Kita orang alim yang terkenal contoh, ada tempat mula kita kat mana. Semua orang ada titik mula. Kita hari ini dah sempurna, kita ada titik mula kita kat mana. Dalam perut kita sebelum itu. Maka Rasulullah memulakan titik mula dakwah di Mekah. Tetapi dakwahnya umum kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Dan lain-lain ayat dan hadis Nabi SAW. Untuk kamu beri peringatan kepada kaum kamu. Yang selama ini keturunan mereka, bapa-bapa, datuk-datuk mereka lama tak dapat peringatan. Kerana itu mereka lalai lalu sembah berhala. Mula Mekah ni tak ada orang sembah berhala. Zaman Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah bersama Nabi Ismail. Agama yang tertegak tauhid, menyembah Allah. Lama Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat. Pengganti Nabi Ismail juga wafat. Maka yang baik-baik wafat, tinggal-tinggal yang jahat. Maka yang jahat ini tidak mengambil peringatan, tidak menuntut ilmu. Akhirnya mereka lupa dan lalai. Dan ayat ini juga memberi ingatan pada kita. Kita ni tuan-tuan, kalau lama tak menuntut ilmu, kita pun akan lalai. Sebab itu Allah menyebut, fahum ghafilun, mereka lalai, dia lama tak dapat peringatan. Kalau kita lama tak makan, rasa tak lapar. Rasa. Lama tak tidur, rasa tak mengantuk. Lama tak buat sesuatu, kita akan rasa krisis dalam mana kita. Lama tak balik kampung rasa sesuatu.
Lama tak ajak anak bini jalan rasa sesuatu. Apatah lagi bila kita lama tak dapat peringatan. Maka kita akan lalai. Ghafilun. Akhirnya kita tak rasa lagi kepentingan kebaikan itu, kebaikan ini. Maka Allah menyuruh Nabi SAW beri peringatan kepada kaum kamu sekarang sebab nenek moyang mereka dahulu kurang mendapat peringatan dan mereka menjadi lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tetapi perangai mereka yang sombong menyebabkan mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Kami jadikan pada leher mereka belenggu-belenggu. Fahiya ilal afqani fahum muqmahun. Sampailah ke dagu mereka dan kadang mereka terdonggak macam tu. Umpama orang kafir dek tak nak engkau sombong menerima kebenaran, macam dia belenggu tangan dan diri mereka sehingga belenggu tadi lekat dekat leher lalu terdonggak mereka tak boleh nak tunduk. Maksud sombong mereka macam tak boleh tengok bawah. Tentu kita kan sebut orang tinggi hidung ni, dia ni tak tengok rumput berjalan, minyalah. Orang kalau jalan dia tengok atas, tak lama ke bawah dia jatuh. Cuba tuan-tuan jalan, lenggak ke atas lalu. Jalan, sampai balik rumah. Tengok sampai ke mana kita. Atau nanti naik tangga, turun tangga, dongak ke atas. Jangan tengok ke bawah. Tengok seliuh tak kaki, patah tak kaki. Allah gambarkan kesombongan kafir ini, umpama orang yang telah dibelenggu tangan dan badan mereka sehingga rantai itu sampai ke azqan, dagu mereka. Fa idza hum muqmahun, dan mereka seperti terdongak ke atas. Langsung tak nak fikir. Ceritalah kalau orang kamu sebut, ceritalah gajah rimau pun tak nak dengar. Maksud ceritalah apa benda pun yang penting itu, mereka tak nak fikir, tak nak dengar. Sombong mereka. Apakah yang menyebabkan mereka sombong? Siapa tara ni? Siapa peringkat ini Allah sebut. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Di hadapan mereka harta benda dan pangkat kemewahan yang menghalang mereka untuk melihat kebenaran. Wa min khalfihim sadda. Dan mereka tak nampak akhirat di belakang mereka. Dijadikan dinding. Tak nampak akhirat, duk rasa hidup kat dunia je sampai bila-bila. Fa'arsyainahum. Lalu menutupi pandangan mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak nampak kebenaran. Kadang-kadang kita terfikir kenapa orang tu dah tahu betul tapi tak nak buat juga. Dah tahu benda tu betul. Kenapa tak nak ikut? Dah tahu benda tu salah, kenapa buat? Kita bukan tengok orang lain, juga kita tengok diri kita. Kadang-kadang kita tahu kalau kita bertindak macam ni, natijahnya buruk, tapi kita tak apalah. Sampai bila terkena lalu kita menyesal. Umpama kalau kita malas lah. Kita dah tahu kesan malasnya apa. Kalau orang meniaga malas memang tak pergilah. Tak boleh ke mana. Kita pun tahu rugi tapi ya, tak apalah. Last sekali kalau betul rugi pula kita nyesal saya malas. Walaupun perangai itu kita pun tahu. Kita tahu rajin ni bagus. Siapa pun rajin bagus, dia akan berjaya. Tapi kita malas nak rajin. Last sekali tengok orang berjaya, nyesal aku tak rajin. Benda yang kita tahu. Zaman kita sekolah dulu, kita tahu kalau kita tak prepare, tak baca buku, memang tak boleh jawab exam. Kita tahu. Tak apalah, biarlah. Sikit-sikit. Tiba-tiba keluar result, kita menyesal. Kawan kita semua cemerlang, kita down. Nyesal aku tak baca. Ambil sekali lagi lah SPM. Tapi buat benda sama juga. Oh lah, lambat lagi. Itu 4 kali SPM. Kalau zaman kita dulu sekolah lah. Dia punya repeat dia tu banyak kali. Tapi tahu tak akibat tu? Tahu. Kita dalam hidup ni, banyak benda kita tahu akibat buruk. Tapi buat, bila kena baru mengaduh. Terantuk baru mengaduh kata pepatah kita. Demikian cerita orang kafir. Mereka tengok Rasulullah tidak berbohong. Tak ada sejarah berbohong. Apa yang Nabi cakap betul tentang berhala mereka. Tak beri manfaat, tak beri mudarat. Tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar. Tidak menciptakan sesuatu. Mereka tahu. Kenapa jadi macam tu? Sombong mereka. Dekkan harta benda dan pangkat. Mereka tak percaya adanya akhirat. Mereka pun tak pandang akhirat seperti antara mereka dengan akhirat itu satu tembok. Tak nampak apa sebelah. Maka ini kesan kesombongan. Sebab itu benar kata Nabi SAW. Tak akan masuk syurga orang yang dalam dirinya ada sombong. Sebab sombong menghalang kita melihat kebenaran. Kalau kita merendah diri, banyak kebenaran kita nampak. Banyak keajaiban kebenaran. Wasawa'un alaihim, dek kerana itu wahai Muhammad, sama je. Kalau kamu bagi peringatan pada mereka, amlam tunzirhum, kalaupun tak bagi, sama mereka tak beriman. Dek kerana sombong. Jadi perkara pertama perlu dilakukan ialah buang sombong dia.
Kerana itu Allah buang sombong orang kafir Mekah dengan kalah mereka dalam peperangan. Dah hilang sombong baru terfikir. Maka sebagian pemimpin mereka mula berfikir. Abu Sufyannya, Khalidnya, Amrunya dan lain-lain akhirnya memeluk Islam. Sebab itu disyariatkan perang untuk menundukkan kesombongan. Lagi tak kalah dia tak sombong. Kerana itu Allah datangkan sakit. Lagi tak sakit dia tak sombong. Dia tak boleh nak jadi baik. Kalau dia selagi mana dia sihat memang sombong. Sakit sekali hilang sombong. Hilang sekejap lah. Kalau baik semula tengok balik. Dia sombong ke atau dia ambil pengajaran? Maka kemudian kata Allah, innama bahawasanya wahai Muhammad, tunzir, bermanfaat peringatan kamu, manittaba'a dzikr, orang yang benar-benar mengikuti kebenaran ini. Orang yang benar-benar tunduk, merendah diri untuk mendengar kebenaran ini. Wa khasyar rahman bil ghaib, sentiasa takutkan Allah dalam keadaan ghaib. Dalam keadaan mereka tak tengok Allah. Dalam keadaan mereka belum tengok akhirat, tetapi mereka yakin. Maka tazkirah kamu yang boleh beri kesan hanya pada orang yang merendah diri. Sebab itu kata ulama tak boleh menuntut ilmu orang yang sombong ataupun orang yang malu. Ilmu ini tak boleh dipelajari oleh dua golongan. Pertama orang sombong, yang kedua orang malu. Ada orang kan malu menuntut ilmu. Malulah saya Ustaz. Saya seorang je Ustaz, malulah. Saya tua pula tu. Saya seorang je orang baru, lain semua orang lama, malulah. Maka memang tak layak belajar. Sebab untuk mendapat ilmu kena ada dua sifat. Pertama tak malu. Tak malu kita belajar dengan maksud tak apalah. Daripada saya tua jahil, baik saya tua belajar. Kalau saya tak belajar, saya tak jadi pandai. Tapi kalau saya belajar pula, malu tua. Ni semua belajar ni anak budak-budak belakang. Kita seorang tua belajar ikhra, katakan. Malu. Semua budak 5 tahun, 6 tahun, lancar pula. Kita dah lah tua, start ikhra. Tak pandai pula tu, gagap. Malu. Ia lebih baik daripada tak belajar. Maka orang yang ada malu dalam kebaikan ini, dia tak berhak dapat kebaikan. Kita tak boleh malu dalam mendapat kebaikan. Yang kedua, sombong. Siapa pun sombong tak berhak menuntut ilmu. Yang berhak menuntut ilmu yang merendahkan diri. Sebab itu kita lihat watak orang beriman ini dari sifat rendah diri. Dia nak dengar. Cakap-cakap. Tuan-tuan kita, bukankah kita berhak mendengar kalau orang cakap sesuatu? Dengarlah dulu. Dan kalau kita rasa tak baik, kita boleh tolak. Dan kalau kita rasa baik, apa ruginya kita ikut? Orang nak cerita kita sesuatu benda yang baik. Apa salah kita dengar? Kalau kita boleh ambil. Orang cerita bab ni pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak, kita pun dengarlah. Walaupun anak kita dah berjaya dah, dengarlah. Takut ada sesuatu beri manfaat, kita pun dengar. Dan kalau yang diajar tu macam tak betul, kita pun dah ada pengalaman. Anak kita dah berpuluh katakan. Maka dia tak akan memudaratkan kita. Sebab itu salah seorang sahabat Rasulullah yang memeluk Islam yang bernama Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kota Madinah. Waktu datang Mus'ab bin Umair berdakwah. Kata Sa'ad bin Mu'az, aku kan orang cerdik. Apa aku takut dia nak cakap apa? Kalau baik aku ikut. Kalau tak baik, aku boleh tinggalkan. Dia pun pergi jumpa Mus'ab bin Umair. Dia pun pacak lembing dia. Cakap. Cakap. Kalau baik aku ikut. Kalau tak baik aku tolak. Maka Mus'ab pun tersenyum lalu membaca kepadanya beberapa ayat Al-Quran. Dan menyebut sekian. Lalu saat terbuka memeluk Islam. Dan dia kabilah kepada kabilah Khazraj. Maka dia peluk Islam. Dan pemimpinnya. Yang diikuti dengan semua anak buahnya ikut. Sebab Islam letak satu asas. La ikrah fi din. Tak ada paksaan dalam agama. Cuma kamu dengar. Kan ikut-ikut. Tak nak ikut okey. Tapi masalah orang kafir Mekah. Dan orang kafir sewaktu dengannya. Tak nak dengar. Kalau mereka jujur mereka baca Quran. Tengok Quran. Apa mudaratnya? Kalau mereka rasa tak berkenan, tak apa, tinggalkan. Kalau ia kebaikan, maka ikut. Itu kebaikan yang kamu dapat. Jadi persoalan kita nak pecah benda tu tak boleh. Dia ada sifat sombong. Kerana itu umat Islam dan dakwah, di antara sebab disyariatkan perang untuk menyekat ketua-ketua negara yang menghalang rakyatnya mendengar kebaikan. Sebab itu kita perhatikan sejarah Islam, kenapa orang Islam tak perang dengan Cina. Tapi orang Islam perang dengan India. Kerana sewaktu Uthman bin Affan hantar sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az, menghantar sahabat bernama Sa'ad bin Hamzah. Bukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana bukti sejarah menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ke China. Dan di Guangzhou kubur Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan kubur ni. Tetapi secara sejarah menunjukkan ia Sa'ad bin Hamzah. Allah Ta'ala anhu. Dia pergi, dia jumpa Maharaja Cina. Dia kata dia nak dakwah.
Maka dia kata kami tak halang. Lalu dihadiahkan satu kampung yang dinamakan perkampungan. Kalau baca sejarah dinamakan perkampungan Arab. Sebab mereka nak nisbahkan bangsa juga. Kita secara Islam sebut perkampungan Islam. Lalu Sa'ad bin Hamzah buat perkampungan Islam di China. Lalu Mahajir Cina tak halang dakwah itu bergerak. Maka orang Cina antara orang yang menerima Islam secara aman. Bukan melalui perang. Dan sama macam kita Islam di tanah Melayu. Kita tak terima Islam cara perang. Raja Melaka tengok. Tertarik. Panggil ke istana. Suruh terangkan tentang agama. Lalu mengikut satu catatan para mesyuara memeluk Islam dan dinamakan namanya dengan Iskandar Shah. Mengambil sempena nama Iskandar Zulkarnain. Sultan Iskandar Shah. Setengah kata para mesyuara dan Iskandar Shah satu tokoh yang berlainan. Tapi yang tepat sebenarnya disebut oleh muhalli sejarah bahawa para mesyuara ialah Sultan Iskandar Shah yang memeluk Islam. Para mesyuara itu yang memeluk Islam. Yang asal bunuh Temagi, kemudian lari ke Melaka, lalu menubuhkan negeri Melaka, lalu datang menjadikannya pelabuhan, maka datang pendakwa Islam yang bernama Maulana Yusuf, sedang menyatakan Maulana Abdul Aziz, sedang menyatakan Islam datang daripada Jeddah, ada yang kata datang daripada selatan India, merujuk kepada mazhab Syafi'i yang dipegang oleh negara kita. Maka Islam tak masuk ke tanah Melayu dengan cara perang kerana mereka nak dengar. Orang Melayu nak dengar, maka mereka masuk Islam dengan cara baik. Sama juga kita tuan-tuan. Kita dengarlah kebaikan. Kalau ia beri manfaat silakan. Kalau rasa macam tak ada faedah sangat, kita pulang. Kita pergi menuntut ilmu. Kalau ada yang baik maka sila ambil. Kalau rasa macam tak berapa, okey, tak apa. Yang penting kita ada sifat merendah diri untuk dengar. Dengarlah dulu. Kalau ia mutiara yang baik sila ambil. Kalau rasa tak belum lagi, maka cari yang lain sehingga kita dapat manfaatnya. Kemudian kata Allah, "Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Berilah khabar gembira yang mengikuti kebenaran ini dengan keampunan Allah dan balasan yang baik. Kata karim yakni syurga. Ajrin karim syurga kerana tidak ada balasan sehebat syurga. Kalau cerita balasan gaji, bonus, itu tak kekal. Allah tak akan beri balasan yang tak kekal pada hamba-Nya. Walaupun itu cuma mukadimah untuk mengembirakan hamba-Nya sepanjang berada di dunia. Tapi ganjaran sebenar ialah ganjaran bersifat kekal. Kerana itu kita dah sebut kenapa Allah tak beri pahala kat dunia. Allah simpan kat akhirat. Sebab sifat pahala itu kekal. Kalau berada kat dunia, dia akan jadi sementara. Apa pun yang singgah di dunia, dia akan jadi sementara. Dia akan binasa. Atau Nabi-Nabi, dia singgah di dunia, maka dia mati. Baginda wafat. Sebab dunia hukumnya ialah hancur. Siapa pun yang datang kat dunia ini, dia akan habis. Syurga tidak berada di dunia, kerana itu syurga kekal. Pahala tidak berada di dunia, kerana itu pahala kekal. Dan Allah nak beri pada orang beriman sesuatu yang kekal, bukan sesuatu binasa. Kalau Allah tak beri kita rezeki tu, dia akan binasa. Dapat ke kita, lepas tu bolehkan anak-anak kita, kemudian cucu. Tak akan kekal dengan kita. Allah janjikan yang lebih baik, yakni syurga. Inna, sesungguhnya kami, nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis dan kami catat setiap perbuatan kamu, setiap perbuatan manusia. Wa atharahum, dan kesan-kesan mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk satu perbuatan baik, dia akan dapat pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Siapa yang tunjuk satu perbuatan jahat, dia dapat dosa. Dan dosa orang yang mengikuti kejahatannya sampai hari kiamat. Makanya dimaksudkan dengan ayat, kami tulis setiap perbuatan kamu dan kesan perbuatan. Kesan perbuatan. Kita menyampaikan ilmu ke orang. Tapi kesan ilmu tu dia berubah jadi baik, jadi soleh, jadi pemurah, jadi sekian-sekian. Kita dapat pahala. Kita sampaikan nasihat pada seorang. Dia nasihat kita, maka dia membangun menjadi orang yang bermanfaat, kita dapat pahala. Sebagaimana pahala kita. Wa kulla syai'in, semuanya itu. Yang ini catatan. Yang baik dan kesannya. Yang buruk dan kesannya. Ahsainahu, kami catat, kami simpan, kami tulis. Fi imamin mubin, dalam buku catatan yang tak akan terpadam. Kami catat setiap perbuatan hamba-hamba kami. Fi imamin mubin, pada suatu lembaran amalan yang akan dibentangkan pada hari kiamat kelak. Maka yang melakukan kebaikan bergembiralah. Yang melakukan kejahatan maka menyesallah kamu. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.